Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, salam Aidilfitri. Raya lagi ni. Because of why, kalau puasa sebulan raya, boleh sebulan lagi. Betul? Alhamdulillah. Apa khabar semua sekali? Dan bersyukur kita kerana kita dapat kembali semula online selepas berpuasa selama sebulan. Dan saya harapkan selepas ni insyaAllah kita akan recharge bateri kita dengan lebih baik. Kita akan bersedia untuk menghadapi hari-hari mendatang dengan lebih ceria, dengan lebih orang kata bersedia. Kerana saya yakin cabaran akan sentiasa ada. Dan dalam dunia safety ni memang kita tak akan lari daripada cabaran. Tapi ingat selalu yang saya pesan, cabaran akan jadikan kita lebih kuat. Dan pengalaman akan jadikan kita lebih matang. Betul? Itu yang kita nak kena faham dan itu yang kita nak kena siap dan bersedia. Kerana saya yakin dalam apa pun dugaan yang kita hadapi, mesti ada sesuatu yang kita boleh pelajari daripada keadaan tersebut. Saya Fakrul Anwar, mentor Syamil Sanda. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi selepas raya ni. Dan dalam keadaan sekarang ni, hari ni pun saya diberitahu ada hampir lebih dari 6,000 lebih lagi kes COVID ni. Dan ada yang menyatakan dijangkakan akan boleh pergi sehingga 10,000. Pada pendapat saya tak mustahil. Tak mustahil dalam keadaan sekarang ni. Kerana apa? Selepas saja perayaan memang aspek benda-benda ni akan berlaku. Tetapi yang penting, yang saya selalu pesan, kita balik kepada asal. Apa yang kita perlu buat dan apa yang kita perlu jaga. Dan macam mana saya selalu pesan kepada anak murid saya, kepada sesiapa pun, kita balik kepada asas diri kita, asas pembentukan orang kata sesuatu individu dan juga sesuatu komuniti. Apa dia? Kita kena jaga diri kita dulu, mendisiplinkan diri kita dulu, mendisiplinkan apa yang kita buat dulu. Keduanya, kita kepada orang-orang yang hampir dengan kita, keluarga kita, orang yang rakan-rakan sekerja kita, maybe, dan juga mereka-mereka yang kita kenal, kita nasihatkan dia, kita ingatkan dia, faham saya? Kerana mereka yang lebih hampir pada kita lebih mudah untuk mendengar sebarang cadangan atau perubahan. Walaupun kadang-kadang teguran itu amat berat untuk dilakukan, tapi ianya amat penting supaya ianya dapat memberi kesedaran pada orang lain. Itu juga tugas safety. Kerana apa? Dalam safety kita tak boleh lari daripada orang kata mengingatkan orang lain. Dalam safety kita tak boleh lari daripada orang kata memberitahu orang lain dan memberi faham pada orang lain apa asas sebenar sesuatu perkara itu. Memang kalau kita fikir tentang orang lain, kita fikir tentang orang kata benda yang besar-besar, kita takut kita akan frust nanti. Tapi yang paling penting kita balik kepada asas sesuatu pembentukan perubahan itu. Asas pembentukan perubahan bermula daripada saya, daripada individu itu sendiri. So that's why pesanan saya, jaga diri kita, jaga orang yang kita sayang, jaga orang yang kita kenal, tempat kerja kita, which one dalam capacity orang kata influence kita untuk kita perbaikinya. Okay. So apa khabar? Alhamdulillah. Siapa yang ada kat sini, say hello. Assalamualaikum. Apa khabar tuan? Hai Bini. Lama kita tak jumpa Bini. Apa khabar? Suhaimi Zam, apa khabar Suhaimi? Arif. Amboi. Lama kita tak berjumpa rindu rasalah. Kerana apa? Selepas sepanjang masa saya live untuk berkongsi dan kadang-kadang kita kena break sekejap. Kerana apa? Bulan puasa adalah memang masa untuk kita break kerana penumpukan kepada sesuatu yang lebih penting. Betul? Tapi selepas daripada ini kita akan gearing much more better. Kita kena bersiap sedia untuk menghadapi sesuatu yang lebih best. Kerana apa? Saya yakin kita kena fikir bagaimana untuk melakukan safety dengan lebih ada impact. Kita kena fikir bagaimana kita boleh bawa safety dalam organisasi kita kepada satu level yang berbeza. Kita kena fikir bagaimana kita nak membuat sesuatu yang tidak membosankan dan lebih menarik dan lebih ada impact dalam tempat kerja kita. Kerana apa? Dalam keadaan COVID sekarang ni, dalam keadaan sekitaran sekarang ni yang very demanding untuk orang pastikan dia sihat dan selamat, kita sebagai safety practitioner, tak kira SHO, OYK, OHD, Triple S, termasuk juga mereka-mereka lain, contohnya mereka yang termasuk dalam hygiene, maybe scaffolder sekalipun, siapa-siapa mereka yang terlibat dalam OSH, kita kena memainkan peranan untuk memastikan
keselamatan dan kesihatan menjadi agenda utama mana-mana organisasi pun. Itu penting. Okay. So therefore malam ni jangan lupa tolong share dekat kawan-kawan kita. Bagi tahu dah Encik Fakrul is on the go now. Okay, ada juga kata yang tanya ada yang tanya saya, Encik Fakrul 20 bulan ni PKP D ke? Sebagaimana dekat Kedah, rakan-rakan kita ke Alostar dah PKPD dah. Ada juga tempat-tempat lain masih bertanya-tanya adakah mereka akan PKPD dan sebagainya. So pada saya, apa pun yang keputusan yang dibuat oleh kepimpinan ataupun kerajaan itu adalah untuk terbaik untuk semua. Betul? Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyediakan diri kita, bagaimana kita menyediakan mental kita, fizikal kita, emosi kita untuk menghadapi suasana tu. Kerana saya yakin pressure dia bila kata second round ni akan lebih berbeza. Okay, kerana apa? Kerana orang akan lebih complacent, orang akan lebih selesa, orang akan rasa benda ni kita dah pernah alami dulu kot, dan anggap enteng, anggap mudah saja. That's why topik kita malam ini adalah safety selepas selepas raya. Topik kita malam ni safety selepas raya. Kerana apa? Raya ni kadang-kadang akan menyebabkan beberapa perkara. Take note benda-benda ni. Okay? Dan siapa yang ada kat sini macam biasa, tulis kat bawah tu supaya orang boleh orang kata tengok nota tu nanti dan berkongsi. Betul? Dan jangan lupa siapa-siapa yang kat ni tolong share sikit. Okay? Dan juga panggil kawan-kawan kita sampai masa untuk kita recharge safety, untuk bawa safety kepada level yang berbeza sekarang. Kita tidak boleh lagi selesa dalam keadaan sekarang ni. Faham saya? Dan orang kata, Encik Fakrul, ada tak lagi peluang safety ni? Untuk pengetahuan anda, macam mana yang saya bagi tahu 3 tahun lepas, 2 tahun lepas. Safety memang ada lagi, tetapi ianya niche. Niche kepada apa? Dah start ada requirement ISO 45000 when understanding or orang kata experience are required. Faham saya? Dan macam mana saya bagi tahu ISO 45000 is very trending now. Kerana apa? Organisation start to see how they can manage the safety. Dan safety practitioner mesti dalam condition and position untuk advise majikan dengan betul. Berlandaskan ISO 45000, berlandaskan requirement yang tepat. Jangan suka-suka kau je interpret sendiri-sendiri. Faham tak? Okay, good. Dan jangan lupa juga say hi, say hello kali tu. Siapa yang ada dekat sini? Kita ada juga Bini kita ada. Dan kawan-kawan lain. Kamaraj, apa khabar Kamaraj sama Air Raya? Maaf saya batin. Norman, apa khabar Norman? Sihat Norman? Okay. Encik Rosli kita apa khabar? Excellent everybody. Alhamdulillah. Lepas raya ni mood dia lain je. So that's why kenapa saya cerita tentang safety lepas raya ni. Kerana kita kena make sure that it gearing to the normal situation or much more better. Kita tak boleh compromise hanya dengan raya, dengan hanya celebration, sesuatu cuti yang panjang atau sebagainya. Kita start leka. Start orang kata compromise. Kerana apa? Bila kita dalam keadaan kata lepas perayaan atau sebagainya, kita akan ada 3 mood yang kita akan rasa. Setiap manusia tak kira siapa pun akan ada 3 mood. Play kat bawah ni. Share kat sini. Ada 3 mood yang berbeza selepas sesuatu perayaan ataupun selepas sesuatu cuti yang panjang ni. Ataupun dalam keadaan sekarang ni. Okay? Pertama adalah mood dia kata, dia panggil slow mood ataupun mood malas. Kerana apa? Biasanya lepas raya ni kita banyak makan. Maybe ada yang setengahnya banyak rehat pun. Kena pula raya ni kita tak boleh jalan mana. Betul? So therefore kita akan ada yang pertama sekali adalah mood. Dia panggil mood yang slow mood ataupun malas ataupun lazy mood. Yang kedua, kita ada juga kita panggil frustration mode. Kerana apa? Kenapa frust? Kerana ada yang melihat orang lain boleh balik kampung. Ada yang kata tengok dekat Tol Gombak tu ada berjela-jela orang balik kampung, tak dapat balik kampung. Orang lain maybe mengambil kesempatan daripada PKP ni tapi kita sentiasa taat untuk tidak pergi mana-mana. Okay? So kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Okay? The payback is not to others. Bila kita mendisiplinkan diri, ianya akan payback pada diri kita sendiri. Itu kita kena faham benda tu. That's why walaupun ada orang lain yang melanggar PKP ke, melanggar whatever procedure ke, tapi ingat, orang yang follow the SOP, orang yang follow the procedure akan gain at the end of the day. Kerana apa? Mereka yang lain tu
maybe dapatlah sedikit kelebihan untuk pulang ke secara betul atau tak betul, tapi mereka mendedahkan risiko diri mereka dan orang lain. Okay, so itu kita kena faham. So that's why always remember, those who are disciplined is always win. Tu dia kat dalam kat bawah tu. Apa dia? Those who are disciplined and consistent will always win. Okay, that is the pepatah yang kita kena ingat. So that's why kita jangan ingat orang yang dapat balik tu dia ada kelebihan. Belum tentu. So that's why we have to understand that concept. Okay, mood yang ketiga. Pertama sekali apa? Dia panggil lazy mood. Kedua dia panggil frustration mood. Dan yang ketiga adalah dia panggil happy mood. Apa dia? Happy. Kerana apa? Apa pun yang berlaku, kita kena choose to be happy. Apa yang berlaku juga, kita kena choose to be empowered. Apa juga yang berlaku, kita kena choose untuk orang kata menghadapinya dengan keadaan yang orang kata bersyukur. Kerana macam mana saya selalu bagi tahu, the perception differences is only inside your mind. Apa dah? Tulis kat situ. The perception difference is only inside your mind. Kerana manusia boleh choose. Manusia diberi sedikit kelebihan untuk memilih. Apa dia? Untuk memilih. Sama ada kita nak frustrated ataupun kita nak happy. Sama ada kita nak lazy ataupun kita nak aktif. Sama ada kita nak terus tidur ataupun kita nak bangkit. Sama ada kita nak orang kata masih selesa dekat zon lama tu, faham saya? Dengan keadaan apa yang kita ada, kepada zon yang tak selesa tapi kita grow. Kita kena faham, bila sesuatu yang tak selesa, ia akan menyebabkan kita grow, menyebabkan kita belajar benda baru, menyebabkan kita stretch ourselves to the limit. Itu yang kita nak. Kalau tidak, kita sama juga dengan orang-orang yang lain yang maybe selesa dengan keadaan tersebut. Okay? So always remember, the perception different is only on your mind. So perubahan yang kita kena buat adalah perubahan dalam diri kita. Okay? Dan juga dalam keadaan lepas raya ni juga, biasanya keadaan akan orang lebih selesa, orang akan start take for granted. That's why saya nak pesankan juga, bagaimana, okay, 3 tips bagaimana kita boleh empower safety kat tempat kerja kita supaya ianya meningkat dan lebih baik lagi. Kalau tak sama pun lebih baik lagi. Betul? Sebab kita tak nak raya ni menyebabkan orang layan baik punya dan mula lupa tentang safety. So that's why ini adalah masa untuk anda kuatkan balik safety tempat kerja. Okay, apa dia tips dia? Yang pertama sekali, anda start mula orang kata empower dan juga retrain atau refresh balik your strength of safety committee. Penting kerana apa? Safety committee yang saya bagi tahu adalah kita punya teams. Sesuatu tim yang telah dimaktub dalam undang-undang untuk support kita. So that's why kita kena faham. Pertama sekali, bila lepas raya ni, empower back your safety committee. Empower back your team of safety. Dan always yang saya bagi tahu juga, jangan buat safety committee anda tidur. Faham saya? Okay. Dan ada yang komen saya, Encik Fakrul, saya punya safety committee pingsan lah. Encik Fakrul, saya punya safety committee ni meninggal lah. Faham saya? So, sampai masa anda untuk recharge mereka. Okay, macam mana nak recharge? InsyaAllah nanti saya akan share 18-3 cara bagaimana nak empower safety committee kita. Itu penting. Kenapa? Sekiranya kita gagal untuk empower safety committee, dia umpama kita kalau main bola tinggal seorang, tak ada team. Faham saya? So that's why we have to empower our safety committee. Yang kedua juga kita kena start empower kita punya support group. Apa support group kita? Support group kita adalah kita punya emergency response team. Support group kita juga adalah first aider. Dan support group kita juga mana-mana tim yang selain daripada safety committee yang memainkan peranan untuk workout safety dalam organisation. Itu penting. So kita kena bagi mereka empowerment, bagi mereka motivation, bagi mereka more guidance untuk make sure they are on the tops of everything. Okay, on that. Dan insyaAllah pada masa nanti kita akan bagi tip-tip juga bagaimana nak empower mereka ni supaya lebih kuat. Okay, boleh? Dan yang ketiga, tip yang ketiga juga penting untuk selepas raya ni, dan selepas orang kata orang keluar daripada mood ataupun dalam mood COVID ni juga, untuk kita empower program intervention kita.
program di mana kita menggalakkan pekerja, sesama pekerja, ataupun safety committee atau support group kita sendiri untuk melakukan program intervention. Apa nama? Intervention. Ataupun dalam bahasa Malaysia kita panggil teguran berkesan. Itu penting. Kerana apa? Kerana manusia hanya akan sedar bila kita saling mengingatkan antara satu sama lain. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita teralpa. Kadang-kadang maybe macam kita sendiri pun kadang-kadang kita rasa apa yang kita buat dah cukup baik. Ataupun kadang-kadang kita nak bukan cukup baik lah, kita nak ambil shortcut pun. Faham tak? Okay. So therefore, kita kena faham program intervention kena ada. Dan program intervention selepas raya ni perlu diperkukuhkan lagi. Okay. So insyaAllah nanti kita akan kongsi juga apa perkara yang kita boleh buat dalam program intervention kita. Apa yang kita boleh laksanakan dalam program intervention kita. Betul? Kerana apa? Kita kena pastikan teguran yang berkesan dilakukan dengan betul. Kita nak kena pastikan bahawa safety committee kita ada kekuatan untuk menegur. Kita nak pastikan juga tim kita, sama ada kita punya support team dan sebagainya, mempunyai kekuatan untuk menegur. Dan juga penting, dalam kita buat intervention ini, kita memastikan dokumentasi safety juga dalam keadaan yang betul, dalam keadaan yang terurus. Itu penting. Kadang-kadang orang tanya, Encik Fakrul, safety punya dokumen ni banyak lah. Encik Fakrul, dokumen safety ni safety ke yang kena jaga? Encik Fakrul, dokumen safety ni saya dapat tahu hanya daripada senior saja. Always remember that. Kita kena ada ilmu berkaitan dengan dokumentasi safety supaya kita dapat menguruskannya dengan baik. Okay, boleh? So therefore, 3 tips. Bagaimana kita nak pastikan safety kita empower dan safety kita bangkit selepas raya ni, dan juga continuation dalam orang kata dalam waktu COVID ni, sama ada turun atau naik ni, especially dalam keadaan naik sekarang ni. Pertama sekali, apa dah? Support team kita. Kuatkan juga safety committee kita. Kedua, support team kita. Kena kuatkan, kena strengthenkan. Faham saya? Dan juga yang ketiga, paling penting juga, lakukan program intervention. Kerana program intervention ni akan menggalakkan orang untuk mengingatkan satu sama lain. Penting dalam keadaan sekarang ni. Okey? Kerana apa? Bila sesuatu perubahan berlaku, ianya mesti berlaku daripada diri kita, dan daripada diri kita dikeluar kepada orang lain. Dan yang paling penting dalam perubahan adalah kekuatan untuk merubah. Apa dah? Kekuatan untuk merubah. Okey? So, alhamdulillah, kita dapat bersama lagi, insyaAllah, dan doakan. Kita akan kerap bersama lagi dan kita akan schedulekan balik pertemuan-pertemuan kita supaya saya dapat berkongsi dengan sebaik mungkin apa yang kita boleh buat untuk pastikan safety kita sentiasa tip-top, safety kita mesti dalam keadaan impact, dan safety kita dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Always remember that apa yang kita buat adalah untuk kebaikan diri kita dan juga orang lain. Okay, so stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, so jumpa saya dalam sesi akan datang, insyaAllah. Kita akan schedule kita maybe 2 atau 3 kali seminggu untuk kita mula recharge our battery, untuk kita gunakan dan dapatkan ilmu-ilmu baru, teknik-teknik baru, supaya kita dapat beri manfaat kepada orang lain dan beri manfaat kepada ramai orang lain. Okay, so temui saya dalam sesi yang akan datang. Dan insyaAllah, siapa-siapa yang berminat untuk mempelajari ISO 45000 documentation, so temui saya juga dalam sesi ISO 45000 documentation with impact yang kita akan adakan minggu depan. So pelajari apa dokumen-dokumen yang wajib, yang sunat, yang harus dalam safety ni, supaya kita dapat sentiasa bersedia untuk menghadapi hari-hari yang mendatang lebih baik. Okay, so always remember, sebagaimana yang saya selalu pesan, stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, so kita jumpa lagi malam, 2 malam akan datang, dan goodbye, bye.